Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia baru, salam Malaysia Madani dan selamat kembali ke podcast Tekan Habis. Bersama saya Taurik Azmi dan minggu ni Bangau dah kembali. Woohoo. Siut. Bangau best tak ride overseas saya tu? Oh, orang Malaysia kalau overseas ni dia ingat Europe tau. Aku pergi Sulawesi bro. A place where tak ramai orang pernah pergi. That's why aku pergi. Tapi best tak? Alhamdulillah, belajar tempat orang ni. Tak best tempat orang pun ada benda yang kita belajar, dan tu yang that is the best part of it lah. Okay, yang penting Bangau ada buat konten tak? Ada buat story ke? Ada buat video ada, ke? tapi aku rasa videographer, editor kita orang show pening kepala lah. Banyak gila lah dia punya video tu. Okay, sampai kamera aku jatuh. Member aku purut balik di jalan raya tau. Okay, that's something to look forward to. Tak sabar saya nak nantikan konten tu naik dekat Kareta.my nanti. Alright. Anyways, minggu sudah masa Bangau pergi ride tu. Actually, nak kata slow week pun tak juga. Ada beberapa pelancaran baru, tetapi yang pasti it's slower than usual sebab hari Jumaat kita ada apa? Kita ada bajet. Bajet. Okay, sebelum kita bincang sikit pasal bajet tu, jom kita tengok peristiwa-peristiwa minggu sudah ya Bangau. Yep. Boleh? Shall we? So, pelancaran yang paling exciting pada saya minggu sudah adalah pelancaran rasmi Mitsubishi Triton generasi baru. Yes. So, seperti kami dah bincang dulu, 5 variant, harga bermula daripada RM101,980 dan kembali variant single cab. Dia ni kan, Triton ni kan, dia okay lah, semua orang nak tengok yang colour orange tu lah. The most expensive variant, which is the Athlete. Betul. Tapi Athlete dia tu ramai juga orang komen, even saya pun komen, dia macam kurang sedikit lah kelengkapan dia. I'm okay, tak ada 360 camera apa semua tu, I'm okay with that. Because to me, pickup truck kalau 4x4 ni masuk hutan semua benda tu tak ni sangat lah. Tak ada benda tu pun lagi senang lah. Kalau kita nak tukar bumper pun senang. Cuma dia macam dekat belakang dia tu, dekat truck bed tu, the 12 volt socket pun dia tak ada tu. That's a big issue lah actually, if you ask me. Sebab kita orang banyak pakai barang-barang juga kat luar tu. Kan? So macam contohnya kita nak letak what do you call it, benda 4 segi, tempat letak barang makanan, Cooler box. bukan cooler box. Cooler box tak ada elektrik. Ni fridge. Mini fridge apa semua tu, nak pakai air compressor apa semua tu. Kita nak ada benda tu, nak masuk water pump. Kalau tak pasang air compressor, kita nak water pump, nak mandi. Ada banyak guna benda tu. Tapi the Triton single cab, that one, yang itu tu harga dia 102,000 kan. Yang itu engine dia tu, engine baru dia campak dalam tu. Betul. Normally single cab orang akan letak engine paling laukia, paling bodoh sekali. Dia letak engine baru 4N16 dia tu. Power dia tu dengan body macam tu. Toki durian. Budak-budak toki durian lah. Toki durian tak bawa dari pick up ni. Anak-anak buah dia tu memecut laju pergi Singapore lah tu. Dalam manual lah tu. Oh yeah, I like that. Okay. Tu pasal saya teruja nak jadikan projek keidaman saya ni. Okay, teruskan. Okay, tak apa. So, itulah dia. Triton generasi baru dah rasmi kat Malaysia. Seterusnya, kawan-kawan kita dekat Stellantis Malaysia dah lancarkan EV pertama mereka, iaitu Leapmotor C10, sebuah EV crossover segmen D daripada China. So, Leapmotor ni adalah sebuah jenama baru daripada China, tapi dia bukan milik Stellantis. Stellantis is a shareholder, tapi is supported by Stellantis lah. Stellantis dah mula carry brand ni. Maknanya development bukan dengan Peugeot, bukan dengan Stellantis. Ada bantuan. Macam untuk model C10 ni, salah satu bantuan Stellantis bawa masuk adalah talaan chassis di Italy dengan di proving ground sama yang digunakan oleh Maserati. So benda-benda macam itulah. Tapi saya nak tekan satu benda pasal Stellantis dengan Leapmotor ni lah Bangau. Pelik lah. Sebab bila Stellantis Malaysia dah masuk and establish themselves, okay lah, Peugeot was there. So, dia orang mula effort dia orang dengan jenama Peugeot. It's existing, it's running, given. Okay. A lot of fans like me, peminat-peminat kereta Perancis dan peminat brand-brand Stellantis ni, ingatkan, lepas ni maybe dia nak bawa masuk Citroen ke, Alfa Romeo ke, mungkin kembalikan Jeep ke. Tengok-tengok, dia orang start. Citroen akan ada launch next year, early next year. Dia ada dengan entry level model dia. Betul-betul. Cuma betul juga apa yang Taurik cakap ni. Leapmotor ialah kereta elektrik, tapi Peugeot sendiri ada kereta elektrik dia. Betul. Kenapa dia tak launch yang tu dulu? Sebab betul. saya tu pernah bawa tu, saya macam asal tak bawa yang tu kan. Tapi tak apalah.
Sebab Leap motor ni harga dia tu menarik kan? 199,000 160. 160,000 tapi ada offer. Kalau booking kereta ni sebelum akhir November, 10,000 lagi murah. 149 je. So pesaing dia I think will be the Xpeng. Xpeng 167. Betul. That one saya dah bawa. Wow. Patutlah dekat China kereta tu brand jenama premium. Kereta tu rasa premium lah. So lagi satu lawan dia walaupun dia kecil sikit, Zeekr X lah. Zeekr X. Tapi kita ada juga BYD punya launch kan? Yes. So moving on from Stellantis, for me, pada saya ini adalah satu pelancaran yang sangat menarik minggu ni. BYD M6, sebuah MPV kompak 3 barisan yang berharga sangat marhin, bermula daripada 110,000. Aku ni kalau M6 ni aku ingat BMW je. Tiba-tiba M6 MPV ni I was like okay lah, whatever lah. But then memang ramai yang kata habislah Proton semua tu. Tapi dia orang lupa tau, ini MPV tetapi elektrik. Dia elektrik, pure BEV. Betul. Mana yang berangan nak, sebab bentuk dia cantik, saiz dia pun boleh tahan, nampak besar juga kan. M6 ni nampak je besar, tapi saya ada kat acara pelancaran dia, dia rupa styling dia besar, tapi dia dalam sebenarnya lebih kurang, it's actually a compact. Dia compact, MPV compact lah. Macam dengan Exora, kita compare dengan Exora, which one is bigger? Mana besar? Dia kecil sikit daripada Exora. Seriously? Dalam dia? Sikit je. Tapi masih muat 3 barisan tempat duduk, which is impressive. Yelah, tapi yang barisan ketiga tu muat aku ke ataupun muat budak-budak kecil? Itu saya tak sempat try, tapi ada wujud. This is interesting because kita nak tengok mereka MPV ni kebanyakannya memang berkeluarga, dan MPV sebenarnya sangat popular di kalangan orang Melayu sebenarnya. Dan orang Melayu ni jalan banyak. Kita bukannya, we are not being racist lah, tapi ini apa yang memang betul jadilah. Orang Melayu memang suka balik kampung. Okay. So kampung, bukan semua kampung kat bandar. Tak tahulah generasi sekarang macam mana. Tapi kalau macam if you ask me, my kampung, mana-mana kampung yang aku balik ni ada 3 pin charger tu lah. That is why sampai hari ni tak pernah lagi bawa balik, kecuali Kuantan. Kuantan lain cerita, ada banyak DC charger sekarang. Tapi kalau kat Johor tu, nak pergi DC charger jauh. So, betul. And argument bangang ni memang bertempat lah, sebab M6 ni dia punya maximum range menurut NEDC cycle 420 km je. Itu kalau tengok keadaan geografi macam mana, ada naik bukit tu bukit, tengok beban macam mana. Siap. Paling kurang 420 km, untuk variant extended range 530 km. But true range maybe tolak about 10% from that kot, ataupun maybe about 15% from that lah, from my experience lah. So kalau dia kata 450, maybe dalam 38, the true range lah. Betul. Tapi macam tu lah, macam apa yang saya cakap tadi tu, MPV ni orang bawa orang, so berat dia dah lain. So naik bukit you will consume more energy. Betul. EV ni unik dia ialah dia betul-betul apa dia orang kata, bentuk topografi tu betul-betul memainkan peranan. Kalau banyak memanjat, banyak consume. Tetapi kalau banyak turun bukit, then you regen more. So tu antara bendanya lah. So dan saya tengok sendiri pun jualan kenderaan elektrik BEV, battery electric vehicle, melonjak 112% untuk separuh tahun 2024. That is a lot. Banyak tu. Menurut kata Menteri MITI kita, Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, menteri kesayangan engkau, bukan aku. Menteri engkau bukan menteri saya. Tak apa. Actually dia banyak buat benda yang bagus. Cuma kadang-kadang adalah juga aku sound kan, sebab benda kita bukannya orang politik kan. Mana betul kita cakap, mana salah kita tegur. So nilai import berjumlah 62 untuk tahun 2023 mencatatkan nilai import berjumlah 62.14 bilion dengan 37.15 bilion terdiri daripada import alat ganti dan komponen otomotif. Yang itu untuk otomotif, sektor otomotif. Basically 62 billion. So untuk EV kau kena ingat there's no excise duty or import duty. So negara memang kehilangan banyak pendapatan daripada situ. So insentif untuk EV akan berakhir pada 31 Disember 2025. Ada lagi setahun lebih lah. So sebab tu mungkin dalam bajet dia tak sentuh banyak kot. Mungkin lah. Speaking of which, so minggu sudah dia dengan product launches dia macam kurang sikit, sebab macam kita cakap tadi lah, hari Jumaat ada pengumuman bajet. Ada hari bilion.
Hari bilion Berbilion-bilion tu. Saya macam, janji. Macam Perli Bagno je tu. Ada kena maki aku ni kan. Bagau. Baran betul lah rasa. Dia penyokong tak boleh melawak langsung. Sikit dia. Lepas tu saya terus masuk. Aduh. Okay. So pada pandangan saya, lepas saya teliti pengumuman pertama tu, saya tengok pengumuman bajet ni macam kurang seksi sikit berbanding dengan pengumuman bajet sebelum-sebelum ni. Dan salah satu isu selain daripada insentif EV ni berakhir as planned pada akhir 2025 ni, rationalization of RON 95 fuel prices. Akan bermula pada tahun hadapan dan untuk T15, T15. Itu pun lagi satu area perbincangan. Saya tak tahu nak mula macam mana tu. Tiba-tiba ada T15 tiba-tiba ada T15. Dan jangan lupa subscribe dalam Spotify, Apple Podcast, YouTube dan banyak lagi Facebook pun ada apa semua. Cuma saya harus ingatkan ini ialah podcast, so kita punya fokus lebih kepada audio ya. Untuk mereka yang lepak dalam kereta jam ke ataupun yang naik public transport nak dengar podcast, tolonglah buka Spotify atau Apple Podcast and subscribe tu. Tekan habis. And seperti biasa, untuk lebih info lanjut pasal produk-produk yang dilancarkan kami bincang tadi, silalah lari caricars.com/news dan juga kareta.my. Baiklah, sebelum kita bincang lagi pasal bajet ni, kita ada tetamu khas hari ni kan Bang Au, nak bincang pasal isu-isu bajet kan? Betul. Okay, so kita nantikan siapa tetamu kita minggu ni selepas kita rehat dulu. Jom. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat kembali. Anda masih bersama saya Taurik Azmi dan Hazri Samsuri di podcast Tekan Habis. Dan untuk episod minggu ni kita nak berbincang pasal bajet 2025. Dan Bang Au, kita ada tetamu hari ni. When I grew up, the word budget tu hanya untuk bahasa Inggeris sahaja, budget. Betul. Lepas tu kita ada perkataan Melayu dia lah belanjawan. Kemudian ada satu individu tu sudah tukar lah jadi budget. Balik ke budget kan. Tapi kalau macam kita Melayu kan bahasa Inggeris kena maki hamon babe. Tahu tak apa. Tak apa, itu isu lain hari kita bincang. Tetamu kita macam kenal je. Kita ada Hans Cheong bersama dengan kita sekali lagi. So ramai yang puji, baru diorang tahu Hans ni siapa. So thank you and terima kasih kerana sudi datang kembali, sebab kali ni kita ada topik yang memang lebih penting. Kenapa kita orang panggil Hans dulu pun sebenarnya untuk intro, supaya orang kenal siapa Hans Cheong ni. So now this is the real stuff lah. So macam apa yang kita cakap, bila ada figure-figure, bila ada angka-angka, bila kita ada benda-benda besar, kita akan panggil Hans. So selamat kembali Hans, thank you for your time. Terima kasih menjemput dan terima kasih kerana para penonton kerana sudi menonton episod yang sebelum tu. Episod tu was actually pretty good. So that's why we brought you back in. But let's get straight into it, Hans. Okay, Hans, overview bajet 2025. Apa pandangan Hans secara keseluruhan? Okay, berterus continue dari komen Abang Hazri tadi mengenai perkataan bajet. Masa saya sekolah dulu, kita panggil belanjawan. Yelah, itulah belanjawan. Belanjawan tu, ayat saya, bajet tu pelik untuk saya lah. Jadi kita pakai belanjawan, okay? Belanjawan tahunan. Jangan saya throw banyak tu. Kena tembak free-free je kita. Itulah. So anyway, the budget. Sebenarnya kalau tanya, pada saya tak banyak sangat disebut. Ya, tapi betul. banyak masuk tersirat kot. So maybe Hans, you can kick off dengan rasanya yang paling penting ialah isu rasionalisasi subsidi bahan api petrol. Betul. So menurut kata PMX, kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat seperti yang dilaksanakan dalam penyasaran subsidi elektrik apabila 85% rakyat tidak terkesan. Bagi mengelakkan kekeliruan, beliau menegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan untuk 85% rakyat. Maknanya kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggap berjumlah 12 bilion untuk keperluan 85% rakyat, dan kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan yang dicapai daripada ini akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat terbanyak. So tu yang dia cerita pasal subsidi bahan api petrol RON 95, bensin.
Benzin. Gasolina. So what's your take on that, Hans? I think it's a step in the right direction dan kita perlu beri credit where is due lah. Sebenarnya topik rasionalisasi subsidi bahan api. Penyasaran subsidi. Bukan penasaran penyasaran. Subsidi bahan api ni dah lama dah cakap dah berpuluh-puluh tahun saya ingat. Yelah kita memang dah cerita lama dah pasal bab ni kan. So dan kerajaan kita kena tembak. ni ialah kerajaan pertama yang berani buat benda itu. So I think we are not giving him or the current government, and we don't agree with a lot of things the current government is doing, but look, credit where is due. Penyasaran subsidi ni sesuatu benda yang amat kita perlu lakukan, sebab kalau kita tak lakukan benda ni, macam mana kita nak promote ke arah low carbon mobility, ke arah EV lah basically. Kenderaan mesra alam semua dan sebagainya. Carbon taxing. Tapi pada masa yang sama, negara kita bagi subsidi bahan api ni tak ada logiknya. Tak ada logik kan. Ya. Tapi okey lah. Mungkin apa yang saya puji ialah dia bagi masa, tempoh yang cukup lama untuk kita sesuaikan keadaan, to be prepared dengan kenaikan harga. Dan tak macam apa yang dia buat dengan diesel, di mana sekelip mata terus dah naik. Tapi nasib baik juga diesel ni tak ramai yang bagi. Dan diesel ni banyak yang diseludup keluar. Betul. So yang tu memang masalah besar untuk negara kita. So alhamdulillah dia dah reda dah sekarang. Orang pun macam dah biasa. Sebab memangnya tak ramai pakai diesel. Tapi yang ini petrol ni memang kita pun menulis banyak kali bagi amaran supaya jangan naikkan secara mendadak. Betul tak? Betul. So nampaknya tengah tahun depan tu banyak lama lagi tu. Lama lagi. Dan macam apa Hans cakap tu, dia ialah satu keputusan yang tidak popular. Betul. Tetapi ia perlu dilakukan, bukan hanya untuk menjimatkan wang negara, sebab bahan api makin lama makin meningkat, bermakna harga subsidi itu pun makin lama makin banyak. Betul. So duit untuk pendidikan, untuk perubatan semua dah kena kurangkan. Tetapi yang paling penting sekali pendapat saya sekarang ni, dalam dunia di mana carbon taxing is what is being practiced by many countries, kita dipandang seperti sebuah negara yang masih kurang maju bila kita masih lagi memberikan subsidi bahan api. Betul. So image negara tu pada pendapat saya penting kalau kita nak tarik pelabur luar datang. Dan ada satu lagi faktor ekonomi ini. Selagi kita ada subsidi bahan api, sektor-sektor industri dan juga orang awam, dia kurang insentif untuk melabur ke arah teknologi yang lebih energy efficient dan teknologi mesra alam. Kita bukan saja bercerita pasal EV. Kita kena cakap sebelum episod sebelum ni saya cakap topik EV ni kita kena letak dia dalam konteks keseluruhan, iaitu dalam topik national energy security. Dan kita tidak boleh upgrade kepada teknologi yang lebih energy efficient selagi energy cost kita agak rendah. Sebab tak ada insentif lah. Dan bila tak ada there's no investment on high efficient green technology, macam mana kau nak mengembangkan tenaga kerja negara kita? So tenaga kerja negara tak dapat berkembang kerana bahan api masih murah, kita gunakan teknologi rendah, dan as a effect your salary remains low lah. You keep getting stuck in low skill jobs. Okay, saya rasa orang akan komplain. Komplain tu memang komplain lah. Memang komplain lah. Hari ni sebab entitlement dia ada, sebab benda yang lama dia tak enjoy, kau tak boleh tarik balik. Bila dia tarik balik dia lah. Dia subsidi minyak ni di kalangan rakyat Malaysia, dia dah jadi satu topik. It's a given right. Aku dah bayar tax banyak, kenapa aku tak boleh enjoy? So ini tapi janganlah nanti ada orang kata kita ni mungkin mampu sebab tu kita tak kisah, tapi sebenarnya salah tu. Semua kena. Semua ada impact, kita pun ada impact. Aku naik bas dan train pergi kerja tau.
Kita kerja pun test kereta. Company kereta cuma bagi satu tangki penuh je. Lepas tu sendiri-sendiri kan. Betul. Betul. You're right. The mindset change that's going to happen from this. Pengalihan pikiran minda untuk pengguna akan akan menjadi satu yang agak drastik kan. Tapi Bang pun betul. Kita ada masa nak adjust. Dia ada satu lagi benda yang kita harus ingat. Benda-benda yang kita cakap tu memang betul. Tapi itu pada peringkat tinggi. Pada peringkat bawahan, rakyat nak tengok, okay, harga minyak tinggi, apa yang aku dapat? Betul. What do I get now? So maknanya kerajaan kena bijak juga untuk menunjukkan, untuk membuktikan penjimatan bahan api, kita dapat jimat duit, ini dia. Betul. Untuk you all. So apa dia bendanya tu? Yang itu secara optik dia orang kena bijak untuk menyampaikan info-info yang inilah. So penyasaran dia tu kena accurate jugalah sebenarnya. Bincang pasal tu ya Hans. Saya dengar dia untuk T15 ke atas. Apa definisi T15? Macam orang ramai macam tak pernah dengar. T20 pernah dengar, B40 pernah dengar ke? Apa tu T50, 15 kan? So B40, M40, T20, tiba-tiba we have the T15 and above. T15 ni apa benda? Sebenarnya ni cuma percentage peratusan saja. Kau nak T5, T10, T7 pun boleh juga. It's just a top 7%, top 15% tu sajalah. T means top. Maknanya pendapatan teratas. 15% pendapatan teratas. Okay, then kalau if that's the logic, saya masih M lah kiranya. Kebanyakan memang M. Cuma kena ingat yang dia cakap tu T15 household income, pendapatan isi rumah. Husband dan wife campur. So daripada apa yang saya baca dalam laman X, unofficial data dia kata secara purata pendapatan isi rumah RM13,000. Isi rumah, bukan individu. Isi rumah. So gaji husband, gaji wife number 2. Kalau dulu satu rumah dia kena 13,000 dan saya rasa 13,000 tu boleh tahan rendah tau. Di Lembah Kelang ni 13,000 pendapat isi rumah ni bukan banyak. Jadi so actually removal of subsidi pukau tu agak ada impact kepada ramai tau. Tu memang pun. So it's a period of adjustment that's required, dan this period of time is very important how the government will proceed with public transport. Sebab kau boleh tarik subsidi, betul. Tapi kau kena bagi penyelesaian kepada orang ramai. Yes, we want to discourage the use of kenderaan persendirian. Tapi macam mana dia nak ambil train, ambil bas, pergi balik kerja? Itu yang that is only possible for those that yang tak payah hantar anak pergi sekolah, pergi ke taska tu macam mana? Yang ibu-ibu dan bapa dia kena hantar budak ke sekolah, ke taska tu, dia tak praktikal untuk dia naik. Masih perlukan kenderaan persendirian. Betul. And the cost will go up for them. So there needs to be some solution lah. We can talk about this later. I think dulu pernah tak ingat yang kerajaan pernah sentuh bab penjagaan anak ni. Sebab tu dia cuba buat tadika di sekolah, di pejabat apa semua, di pejabat kerajaan memang ada tadika apa semua tu, tetapi benda tu terpencil. Betul. Dan sekolah satu lagi, macam saya pindah sekolah, saya pindah rumah, anak saya tu sekolah dia lebih kurang dalam 10 km, tetapi di luar kawasan, tak ada langsung public transport ataupun bas sekolah nak ke sana. So memang tiap-tiap hari kena hantar, kena ambil. There's no other option. So memang sedikit menyusahkan. Tapi itu ialah satu isu di mana remedy dia, rumusan dia cukup sukar untuk saya rasa kita nak settlekan dalam masa even 10 tahun pun. Sebab sekarang ni kita boleh nampak orang, walaupun secara dasar dia patut hantar anak sekolah di kawasan itu, tapi kalau alasan dia kata sekolah tu tak bagus, dia nak hantar juga anak dia ke sekolah yang lebih bagus, dia pinjam alamat orang lain, dia boleh buat. Boleh. Tapi itu dia punya pasal lah, sebab dia yang cari pasal. Tetapi kita kena ada juga undang-undang. Cuma saya nampak dalam belanjawan ni, ada disentuh sedikit bab ini. Ada ke? Ada. Betul ke? Kalau kita tengok kan ini ya, di dalam bawah prasarana ni kan, selain daripada diorang prasarana akan membeli 250 bas elektrik, 12 gerabak train penumpang KTMB, 50 gerabak lagi akan ada, pas bulanan Mai 50 akan diteruskan. Perkhidmatan bas berhenti-henti disokong dengan peruntukan lebih 270 juta untuk bandar-bandar utama di setiap negeri. So maknanya route bas tu dia akan tambah. Dan yang saya baca ni juga ialah yang ini.
Prasarana akan menyediakan kemudahan van untuk anak-anak ke sekolah daripada stesen train terpilih dengan bayaran 50 sen sehala. Sebagai permulaan, stesen yang terlibat ialah LRT Seri Rampai dan LRT Melati. So dia dah sentuh sedikit. That is last mile transport and also basically childcare lah. Hantar anak ke sekolah ni lah. So to me memang cuma 2 stesen saja permulaan. Dan kita pun tahu luar bandar mana ada stesen kereta api. LRT, MRT tak ada. But it is a start. Maknanya kerajaan dengar apa yang kita rungutkan, apa yang kita highlightkan, dia dengar. Dan saya rasa not to be like his huge fan, but to be fair, at least dia buat benda yang dia orang mampu sekarang. We have to start somewhere. We have to start somewhere. Dan macam mana apa yang kerajaan buat tu pun, bila kita tarik subsidi pukau, memang akan ada pushback. But saya nak tanya balik kepada para menonton lah. Kita nak harga minyak murah ke? Atau kita nak harga ubat-ubat dan fasiliti perkhidmatan perubatan yang murah dan sekolah-sekolah yang murah? Saya rasa tiga murah ni tak mungkin, not sustainable. Saya rasa benda tu akan ambil masa sebab kita memang dimanjakan dengan ubat-ubat yang free. Betul. Dan juga dengan sekolah yang free, pendidikan yang percuma. Kalau tak percuma pun kita ada PTPTN yang ramai masih lagi tak bayar. Betul. So pendidikan yang baik memang tak percuma. So mungkin selepas ini tahap ataupun mutu kualiti pendidikan di sekolah boleh dinaik taraf. Itu yang kita nak, maknanya terus boleh nampak benda tu lah. Dan selain daripada tu, pasal prasarana ni dia about to buy 250 electric buses ya. 250 bus. Awak tadi pergi charge kereta kan? DC charger. DC charger, tapi saya tak nak, I don't want to name names. Saya pun emergency, saya cucuk je, lebab. Semua tahu kan problem dengan DC charging kan? Maknanya kita kena ada tenaga elektrik yang cukup. Transformer yang besar. Cari pasal lah ni. Apa sebab kau 250 unit bus. Kat mana nak charge dan berapa jumlah tenaga yang akan digunakan? The next question. Kan? Bang Am sendiri pernah highlight apa ni? Bus elektrik tu. Bus elektrik ni nak chargekan dia dekat home base pun, penggunaan tenaga dia tu macam satu bandar kecil. Betul. So, saya pernah berborak dengan CEO Prasarana. Dia pun memang pening kepala juga ni sebab ada banyak benda-benda yang dia kena settlekan. Contohnya charging facility. Tetapi kena faham, bas bandar perfect guna elektrik sebab route laluan dia dah memang terpilih. So kita boleh design bas yang boleh cukup untuk laluan tu. Maknanya charging satu malam cukup untuk laluan dia satu hari. Itu memang tak payah charge lebih sangat. Tak payah charge lebih sangat. Dan dia juga akan mengajar pemandu itu berdisiplin dan dia orang kena capkan speed. Contohnya macam bas Go KL yang ada sekarang daripada syarikat, apa nama tu, bas dekat SKS bus. Saya berborak dengan dia orang. Dia orang kata memang boleh buat dan bas dia orang buat sendiri. Dia boleh buat dan speed dia cap ke 50 km sejam. Dan kalau driver tu berhenti sorang-sorang lama-lama on aircon, dia takkan cukup charge. So memang interesting. So maybe satu hari nanti insyaAllah kita akan panggil Prasarana untuk mungkin berikan lebih penerangan, because saya rasa it's high time that many of our big cities guna bas elektrik. Betul. Bab yang maaf pencela. Bab yang bas pemandu bas idling buka aircon tu, itu memang masalah yang saya tiap-tiap hari tak, sebab saya ambil pengangkutan dalam awak ialah mode utama saya untuk ulang alik ke tempat kerja. Dan tiap-tiap hari saya tengok waktu petang, the bus engine dia akan either asap engine diesel semua keluar sebab pemandu bas tu layan aircon saja kat dalam. Tapi dulu zaman Pudu Raya tu kan, saya sempat zaman Pudu Raya tu lah, berbelas tahun juga lah naik bas masa belajar. Dia kat atas tu tempat menunggu lah. Dia memang suruh tunggu kat atas. Sebab kalau kita ke bawah tempat bas tu, tak boleh menapas. Sesak napas. Those were the old days lah. But yang ingat bus station Pudu tu, umur dah berapa kita tahulah. Okay, alright. Before we go on the short break, sebelum kita rehat sebentar, just want to wrap up on the, saya nak wrap sikit pasal rationalization of Round 95 ni.
So we are in common agreement. It is a good step forward. Yeah. Ya, memang. There will be definitely. pushbacks, but the government also needs to give a solution in terms of public transport. Last mile and first mile. Kudos. Last mile tu apa? Pembatuan pertama dan terakhir. Ada bahasa Malaysia dia. Ada lah. Saya pun tak tahu. Last mile. Hans, apa yang Hans cakap tu memang betul, penting, dan juga apa Bang Hong cakap tu betul juga. Cara penyasaran dan the optics for it all. Tak apa. Yang pasal last mile tu, we have to talk about it in another session because dia memang akan panjang lah. So yang tu mungkin kita akan panggil pakar-pakar dia jugalah. Okay. So Alright, so let's take a quick break. Kita rehat sebentar and kita sambung lepas ni. Okay, kembali semula ke podcast Tekan Habis dan kita teruskan lagi perbincangan tentang bajet yang telah rencanakan oleh Perdana Menteri kita. So Hans, Thorik, kita bercerita tentang isu yang berkaitan dengan kenderaan elektrik ataupun EV. So menurut PMX, kerangka insentif cukai EV sedia ada telah distruktur supaya selari dengan hasrat untuk menggalakkan peralihan kepada EV pemasangan tempatan CKD. Pada masa ini, syarikat Pro2 sedang merancang untuk mengeluarkan EV berharga di bawah RM100,000 bagi memenuhi permintaan rakyat, dan kemudian dia terus ke galakan penggunaan motosikal elektrik CKD sehingga RM2,400 akan diteruskan dengan peruntukan RM10 juta. Itu dua saja dia cerita pasal electric vehicle. Ya. So Hans, Thorik, what are your comments? Actually, I'm surprised. But, pada pendapat saya dia akan extend exemption cukai import dan excise tu kepada 2 tahun lagi lah. But looks like the government is sebab kenapa saya cakap begitu, sebab lobby daripada syarikat-syarikat EV tu sangat kuat nak buat extension. Tapi looks like tengku either MITI atau Ministry of Kementerian Kewangan tu, they put a hard stop lah. Like that's it. No more. Kau nak insentif lagi, kau kena beli parts tempatan, develop our vendor base, which is a good step. I applaud them for that. Saya setuju. And given given that kerajaan sekarang ni lately dia orang banyak buat U-turn, first time dia orang tak buat U-turn pasal satu polisi ni. So saya setuju dengan Hans, peralihan daripada full CBU importation business model ke localized business model is always good. Okay, always good for local economy. So sekarang ni untuk yang tak tahu, insentif untuk kenderaan elektrik ialah bebas excise duty dan import duty sehingga 31 Disember 2025. Ini bermakna ada lebih kurang setahun lebih lagi lah untuk insentif itu berakhir. Dan don't speak too soon, my friend. Buat U-turn tu sebab ada setahun lebih lagi. Boleh U-turn lagi. Cuma Hans cakap tu memang betul, tetapi MITI ni dia bukannya the big boss. The big boss is actually MOF. And dengan insentif ini, macam yang tadi kita sebut tadi berapa bilion daripada automotive industry, about 62 billion pendapatan negara. So that is a big chunk of money. Insentif yang diberikan ini. So saya rasa mungkin 2 tahun tu dah terlampau lama sebab Thailand pun sendiri dah start tarik balik insentif. Betul. Sales pick up pun dah naik lebih daripada 100% untuk the first half 2024. So saya rasa, saya setuju dengan you all. Saya rasa patut tamat. Problem dia dekat sini Hans dengan Thorik ialah sekarang ni kita media kita tahu kan, hampir setiap bulan ada launch kereta, terutama kereta elektrik, betul tak? Betul. Ya? Betul. Sebabnya sekarang ni, sebabkan kereta ni CBU, tak ada cukai, dia boleh bawa masuk dengan mudah saja. Macam order pizza aja CBU. Betul. Tapi kena homologation lah, kena pass VTA lah, yang tu bab itu tak ada masalah dah lah sekarang, ikut VTA tak ada masalah dah. Problem dia ialah kalau nak buat CKD, kita perlukan pelaburan yang cukup besar. Betul. Nak melabur dengan cukup besar, kena ada volume. So, mereka yang beli kereta elektrik daripada jenama-jenama yang kecil ini, adakah jenama-jenama itu akan terus bawa masuk secara CBU? Sebab saya tak rasa diorang akan melabur untuk CKD dengan jumlah yang kecil. So, daripada segi consumer, siapa nak jaga mereka kalau company itu tutup? Dan China kita pun semua tahu, lepas 5 tahun ataupun selepas model tu dia dah stop,
spare part dia pun silap-silap dah tak ada. Betul. Dan model life cycle untuk kereta China ni jauh lebih pendek daripada kereta Eropah dan Jepun kan. Kereta Jepun, kereta Eropah, kalau passenger car biasanya kita akan tukar new generation model tiap 5 tahun. Yang lower volume car, specialty car maybe 7 tahun lah. Atau commercial car maybe 7 tahun lah. China, I dengar macam ada model Zeekr yang 2 tahun dia dah tukar full model je. Luaran dia nampak sama. Maksud kita new generation model lah sebab hardware, peranti-peranti elektronik dalam tu dia macam telefon pintar lah. Jadi dia tukar kepada hardware yang lain untuk dia boleh support ADAS yang lebih cekap. Tapi software yang terbaru tu, hardware kereta kau yang kau beli tahun lalu, 2 tahun lalu, tak boleh support benda ni. Dia macam kita pakai iPhone lah. OS dah tak boleh nak renew, tak boleh nak update. So phone tu dah jadi batu-bata lah. Dia macam Proton X70 lah, engine 1.8 tu. Sebab tu sekarang ni semua pakai engine 1.5 dan pakai gearbox yang sama. Semua model Proton dan engine dan transmisi tu dipasang di Malaysia. Betul. So that is my biggest worry. Bagus Bangau naikkan nama Proton sebab kalau kita bincang pasal polisi nak tarik balik CBU insentif EV ni, apa yang agak menarik dalam announcement dia tu, contoh yang diguna oleh Bang Non, dia tak pakai nama Proton, dia pakai nama Pro 2. Maybe Hans boleh cerita sikit apa yang you tahu pasal Pro 2 punya EV ni? Yang kita tahu ialah 100% local. Itu kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai pemegang IC biru, kita patut we should be proud of it. Dan Pro 2 is actually doing something that Daihatsu entah enggan buat atau tak tahu buat lah. Jadi pihak Pro 2 ni, mereka diam-diam saja. Walaupun orang bagi macam-macam tomahan, kata dia rebadge dia, tak tahu buat kereta, tak reti buat kereta. Tapi ramai tak tahu beberapa kenderaan JDM, Daihatsu kat Jepun tu sebenarnya is developed by Pro 2 people tau. Betul. Yang ramai the current Vios ni pun platform betul. Platform MyV tu. Tapi dia memang, saya dah interview, kita dah banyak jumpa orang Pro 2 dan dia orang ni kalau ikut peribahasa Melayu ni, dia macam bunting padi lah. Makin dia masak, dia makin nak membongkok. Dia memang tak suka dia tak suka bercerita. Betul. Dia lebih suka produk tu yang bercerita untuk dia. Orang nak cakap apa pun dia biarkan saja. Tetapi dia paling banyak dalam industri otomotif, syarikat yang paling banyak membantu negara pada pendapat saya ialah Pro 2. Betul. Cuma orang tak tahu. Tapi dalam bab EV ni, daripada apa yang saya dapat, Daihatsu dan tim Pro 2 R&D dekat Jepun, dia orang sibuk nak bantu Big Boss dia. Sebab Big Boss dia janji nak ada berapa banyak kereta EV by 2026. 2026, 2035 dia ada target lah. Target dia banyak lah. Lebih 20 unit kan. 20 model kan. So they are all busy helping the Big Boss, the Big T. So yang ini ni, Pro 2 decided buat keputusan, okay tak apa, kau tak nak tolong kita orang buat sendiri, dan dia team up dengan vendor-vendor tempatan. Betul. They actually rented my old Zoe as a benchmark. Oh, buat R&D Dia betul-betul dia belajar apa semua, dan dia memang tengah banyak benda yang dia naikkan sekarang. Sebab penggunaan EV, like I said before, penggunaan EV akan ada perubahan pada gaya hidup. So dia kata the first time yang Pro 2 umumkan dia nak buat EV dia sendiri, dia kata bukan setakat EV, ekosistem EV termasuk second hand, after sale, bateri, semua dia nak. So dalam rakan-rakan lain dalam industri semua cakap good luck lah Pro 2, sebab benda-benda tu even the big companies pun sebenarnya tak tahu. Dan banyak syarikat China pun tak kisah benda macam ni. Dia cuma tak tahu, dia tak kisah. Lihat Malaysia sebagai tempat untuk absorb capacity yang dia ada kat China saja. Cuma Pro 2 is the only one that is thinking about, kalau kita nak ke arah mobility carbon rendah, macam mana penduduk PPR ni, how do we include penduduk PPR? Rasanya kita bercakap dengan sumber yang sama ni, sebab dia naikkan benda yang sama juga. This Pro 2 is the only company that thinks to that extent. Dia betul-betul memikirkan masalah ataupun isu rakyat marhain. Orang-orang yang duduk dekat flat contohnya, macam mana nak charge?
Yelah, kita boleh kata public charger. Betul lah. Geng-geng, apa nama grup yang tak suka My Evoque. Selalu marah aku, kutuk aku. Tapi bila aku pakai EV, korang mana bye? Aku pakai dulu. Aku siap boleh repair dah kereta. Lu apa cerita beli baru, brother? But masa anyway, kita tengah promote First Energy Network tu, kat mana diorang semua kan? Cakap banyak. But anyway, memang betul pun. Ya, ada public charger banyak apa semua. Cara hidup diorang tak sama dengan cara hidup orang lain. Betul. So kita bukannya tak nak pakai, diorang bukannya tak nak pakai, diorang ramai bertanya dengan saya nak pakai. Sejak saya buat media dalam bahasa Malaysia ni, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang daripada kalangan itu. Diorang memang berminat sangat tentang kenderaan elektrik sebab pada diorang, dia bukannya pasal nak selamatkan dunia ataupun nak selamatkan penguin ke beruang. Jimat minyak. Betul. Very Pada dia practical jimat choice. minyak. Itu je yang dia nak. So dia tanya boleh tak pakai 3-pin lah apa semua tu. Dan kita terpaksa cerita kat dia dengan betul bahawa ada banyak lagi masalah lain. Yes, jimat minyak sekarang, tetapi in terms of after sales, value apa semua tu, sebab diorang ni ialah daripada kalangan di mana kalau kereta tu diorang tak boleh nak jual balik, memang ada masalah. Resale Sebab value ramai ni diorang beli kereta dengan loan 9 tahun. Exactly. Dan kalau ini unfortunate ada masalah dengan kereta, dia kena jual kereta tu. Dia tak dapat jual kereta tu selagi dia tak top up. Sebab hutang bank dia lebih daripada nilai pasaran kereta dia sendiri. Dia dah jadi negative equity. Ini ialah bahaya bila anda beli kereta dengan loan 9 tahun. Dan tapi sekarang ni kita boleh nampak ada juga kereta-kereta EV terpakai. Cuma harga terpakai kereta EV sekarang ni masih lagi bukan yang genuine, bukan yang tulen. Sebab hype ataupun trend tu tetap ada. So ada je orang nak beli sebab dia nak try. And the volume the units is too low to buat. Bila bab statistik ni, kita ada statistical relevance lah. So kau tak boleh tengok ada 2-3 biji 5 listing and then you conclude that sample dia tak cukup lah. Betul tu. Tapi memang heads off tu Pro 2 sebab dia fikir sampai macam tu. Dan saya dengar dia orang tak akan buat banyak. It's a limited run juga kan. Oh, is it? That part I didn't know. Sebenarnya harga 100,000 ni, bawah 100,000 ni ialah satu limit yang secara tak rasmi diletakkan oleh MITI. Sebab 100,000 ke bawah ialah untuk Pro 2 dan Proton. Obviously Proton tak boleh buat bawah 100,000 sebab kereta yang dia kata dia ada buat sekali dengan Geely tu memang definitely atas apa yang dia buat dengan Proton sampai sekarang. Dia tak pernah cerita kat kita. Tukar bumper je tak cia kan. Tapi that is a legitimate question. Satu soalan yang betul. So daripada pandangan Hans dengan info dalaman Hans, Pro 2 boleh ke achieve harga EV pertama dia orang 100,000 dah ke bawah mengguna local ecosystem, local vendors? I think based on Abang Hasri punya info terbaru tu yang it will be a limited volume, then it looks like business case ni lain lah. Kita tak boleh, dia tak akan evaluate ni based on the break even point and all that lah. Biasanya bila kau nak syarikat dia dah buat a new model, dia nak invest kilang, parts, tooling semua, you need to make a minimum of around 150 to 200,000 of that particular model dalam the entire model life lah. Itu sebabnya kereta-kereta Proton macam ni, sebab pasaran dia lebih kecil, dia kena model life dia panjang sebab dia kena tarik tahun demi tahun. Itu pun ada model Proton yang tak amortize tak boleh modal kita tahu. So amortization sebuah model is usually around 152,000. Depending on model, I'm just giving a regular average figure lah. Let's just say 150,000. So, and obviously, will there be 150,000 potential buyers of a Pro 2 EV, even if it's under 100,000? Maybe, but susah nak cakap. They are going into no man's land. There's no precedence, there's no data. Ini semua, ni dah agak ada sedikit macam judi dah. Cuma judi ni dia gamble lah. It's a gamble, It's a gamble. But it's something that they have to do. Kalau tidak buat, Malaysia akan ketinggalan. Dia ni kan satu perangai Pro 2 ni kan. Kalau kerajaan nak, dia mati-mati akan buat no. Contohnya dulu kerajaan dulu dia nak satu kenderaan marhain. Sebab dia nak kalau boleh orang kat kampung tukar daripada bawa anak-anak naik motor,
pergi pada kereta mampu milik. That is why they came out dengan Axia Axia ramah tu kan. ramah tu. Dengan harga yang lebih murah daripada kancil dulu. Tapi yang beli Axia ramah ni bukan orang yang perlukan kereta pada harga ramah, orang-orang yang jadikan kereta projek. Sebabnya ialah pihak kerajaan zaman tu dia patut keluarkan satu cara untuk membeli kenderaan itu. Kalau tidak, kalau ikut cara sekarang ni memang dia orang tak layak untuk pinjaman. Dia orang ni bukan yang info sedikit yang saya tahu lah. Sebenarnya customers ni mereka tak semiskin yang kita ingat. Not as poor as we think. Cuma dia susah ni tak dapat bank loan sebab dia tak ada payslip, dia tak ada, they don't have a very conventional gig worker kan. Dia tak ada credit score. Dia tak ada credit score. Kita tak boleh kata dia miskin sebab dia ada tanah. Dia ada tanah pusaka, dia ada business pertanian. It's just that skala tu lebih kecil dan it's a bit of dia tak ada corporate sangat, dia tak ada sistem accounting macam tu lah. Mungkin pihak kerajaan boleh tengok lah benda tu. Sebab kalau boleh memang saya sokong juga tu. Kalau boleh dia orang ni pakai kereta lah, jangan pakai motor lah. Sampai bawa anak 4 orang, 3 orang atas motor. Allah. Tengah tak ada helmet, saya pun risau. Tak boleh. But in any case, given what we know now, dengan business model atau business case yang lain, mungkin 100,000 untuk EV pertama produk boleh tak boleh? I don't think so. Tak boleh. Do you think so? They can sell 100,000 unit. Boleh jual 100,000 unit EV pertama dia orang ni dalam masa setahun. Produk ni bila dia dah announce something, mati-mati dia akan capai punya. Tapi dia tak pernah cakap sasaran. Tapi dia dah cakap dia ada kan, dia aja bawah 100,000 kan. Harga bawah 100,000. Harga bawah 100,000. Tak jumlah unit akan terjual. Jumlah unit dia tak pernah cakap. I'm sure it will be a hit. Tapi orang sekarang beli kereta tengok cantik tak cantik. And Pro 2 punya track record pasal cantik tak cantik ni kadang-kadang ke laut perginya ni. Tapi orang beli jugalah. Macam Beza tu. Orang beli jugalah sebab finally the practicality of the car outguns the look, the shape of the car. Itulah. Okay, but in any case, balik kepada root of the topic, BEV incentive ni, so definitely there's good to it juga, macam rationalization RON 95 lah, especially for the local industry and vendors kan, Hans. So cuma okay, kita tengok balik pada konsep CKD. CKD ialah complete knockdown, which means that komponen boleh datang dan kita boleh kawal komponen mana yang ada buat tempatan apa semua lah. Dan untuk EV, jumlah komponen jauh lebih rendah. Betul. Bilangan dia daripada kereta biasa. You don't have an engine. An engine sendiri dah ada berapa ratus part dekat situ. So untuk EV dia lebih mudah. Susah dia ialah dekat dia punya software. Dia punya programming, dia punya ECU, dia punya what do you call it, the control module lah. The battery control module, the charging control module, tu yang susah dia. Tetapi dalam masa yang sama, kita cuma ada satu bahan, iaitu komponen yang paling penting dalam kereta ni selain daripada bateri dalam EV ialah the microchips. Dan kita pegang microchip. Bukan setakat untuk ASEAN tetapi satu dunia. Now kita ada negara-negara lain. Basically semua negara ASEAN promote CKD. Bermula daripada Malaysia lah. They learn a lot from Malaysia. And kita boleh nampak Thailand dah start, memang dah menang dah lah. Tak payahlah cakap apa pun, memang they are the Detroit of Asia. Sekarang Indonesia merancak naik. Indonesia pun dah naik. Mutu CKD dia orang, even Toyota pun cakap dah boleh sama level dengan Jepun. Dan ada beberapa model buatan Indonesia dah dieksport ke Jepun dah. Yang Daihatsu, van Daihatsu tu, I think it's a hijack. There is ada one variant that is exported from Indonesia. So sekarang ni kalau kita nak buat CKD, adakah kita kena buat cara sekarang? Maknanya CKD semata-mata untuk memenuhi pasaran tempatan saja. Like apa yang Honda buat, in fact Proton buat, Pro 2 buat, Toyota buat. CKD bukan untuk ekspor, tetapi CKD lebih untuk pasaran tempatan saja. If you ask me, if you do that, no point. No point. Kita lah yang untung, consumer untung sebab kononnya lebih murah. Sebenarnya CBU kalau tax dia rendah, lagi murah. Betul. Cerita dia senang saja. Bila kita buat sesuatu benda, katakan esok saya buka satu kilang. Kilang saya ada kapasiti nak buat cawan lah. Saya buat 1 juta cawan. Kilang yang satu lagi, aku bina di negara yang lain lah, negara developing country lah. Kilang tu
kapasiti dia 100,000 saja. Tapi kos pembinaan kilang dia 1,000,000 ke 100,000 ke tak beza banyak tau. Because the baseline starting is there already. Kalau para penonton boleh agak kilang mana yang kos dia akan lebih rendah? Kilang yang buat 1 juta cawan ke? Atau kilang yang buat 100,000 cawan? Yang buat 1 juta cawan. Sebab kos dia boleh bahagi kepada it's a wider base, it's spread over a wider base. Sama logik dengan kereta CBU, kereta import. Kenapa kereta import sebenarnya jauh lebih murah daripada kereta CKD? So volume yang besar lah. Volume yang besar. Itu sebabnya China, kilang-kilang China, kereta is on top of the supply chain integration and all that. Itu sebab kereta dia murah sangat. Tapi that is also the same time, jenama China ni, dia very reluctant, enggan sangat nak buka kilang di negara lain. Sebab dia belum sampai ke tahap tu lagi. Dia ada teknologi. Tapi business dia sekarang, dia kena optimize utilization of their domestic plant yet. Kau suruh dia bina kilang di negara lain, it is very difficult for them because it will mean that and more excess capacity at their home country. Okay, having said that, then macam mana kita nak jadikan Malaysia ni seksi supaya dia jadi hub? Cohesive, I would say a cohesive industry policy. What do you mean by that? Cohesive. So we are in a step lah. Tadi kita cerita pasal penyesaran subsidi. Okay. Kita tarik balik subsidi pukau semua. So at least you are a little bit more in line with what you are doing. Sebelum ni kita bagi insentif, kita bagi kita bebas cukai kepada kenderaan EV semua. Tapi at the same time kita bagi subsidi minyak. Hala tuju ni bercanggah. Dia bercanggah. At the same time, kita cakap kita nak ke arah mobility rendah carbon. Okay. Tapi sistem angkutan awam ni kita ke laut. Yeah, but still, apa yang akan buat orang untuk datang ke Malaysia untuk set up kilang dan eksport keluar? Bila kita, I think the most important thing is the country, we as a country and the policy maker, we need to decide what you want to do lah. Kalau kita nak, you want to grow the domestic industry, actually it's fine. There is no right, there's no wrong. Misalnya kita ambil negara macam Brazil for example. It's even South Africa, very big automotive manufacturing industry actually. Tapi it's all for their domestic need. Sebab pasarnya cukup besar. Yeah, pasarnya besar. It meets their needs. It's fine. Itu hala tuju negara dia. Negara kita populasi bilangan jumlah penduduk 32 juta lebih. It's like neither here nor there kan. Yeah. So we're stuck. We are like nak buat ini pun susah, nak buat itu pun susah. So the best direction is actually kita kena berganding bahu dengan negara-negara jiran kita, ASEAN. Exactly. But the big but is that semua negara jiran kita dia masih negara membangun. Dan bila negara membangun, dia masih ke tahap negara membangun, developing country. Dia ada priority dia kena jaga. Dia kena jaga orang dia sendiri dulu. Sebab para politik dia the way they get votes and everything is very dependent on job creation. So the big three in Southeast Asia, Thailand, Indonesia dan Malaysia, all rely on manufacturing industry to create a lot of jobs. Dan it's a bit of a zero-sum game lah. Kilang buka kat Thailand also means that opportunity lost for Malaysia. Yeah. So itulah, berbalik semula pada EV ni, itu yang sebenarnya saya suggest. Untuk EV, komponen dia tak banyak. Which means that kita boleh bahagikan antara negara-negara ASEAN. One country controls the battery. Another country controls the electronics. Another country boleh kawal dia punya daripada banyak lagi benda-benda lain lah. Kita kena bahagi-bahagikan. Kalau semua negara ASEAN ni, dia fight untuk CKD masing-masing, definitely lah, memang saya boleh cakap terang lah, Indonesia dengan Thailand akan menang lah. Sebab domestic market dia sahaja dah besar. Walaupun Indonesia tu baru nak bangun, tapi kita dah boleh nampak dah. So ASEAN ni at the end of the day, dia kena kuat. Macam apa yang kita tengok dalam podcast Keluar Sekejap cakap pasal ASEAN. Saya memang sangat sokong, cuma bab otomotif tak ramai bercerita tentang ASEAN. They will talk about other things, education and whatever not, tourism. Dalam otomotif, saya rasa ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran, satu unit pasaran. Bukannya tengok Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Vietnam, tak. Dia kena jadi satu pasaran tertutup. Di mana kalau nak masuk,
Ini dia undang-undang dia ASEAN. Tapi saya rasa susah lah kan. Susah. Tapi actually kita pernah capai kerjasama seperti itu tau dalam era 80-an 90-an. Masa tu zaman awal Proton lah, bila negara nak masa Malaysia nak start project Proton tu, Thailand start project pickup truck, Indonesia start project MPV. So there was an unspoken rule segregation that each country have developed their own. What's the economic term for Ekta? I forgot it. Something it's basically saying a local champion. Each country built their own local product champion. Local product champion untuk Malaysia Proton Saga, untuk Indonesia Toyota Kijang, untuk Thailand Toyota Hilux, and Japanese companies were part of this arrangement segregation and it worked for a while. But macam business lah, bila dah berkembang dah, you start to think, kenapa aku nak stop kat itu Hilux? Satu benda yang bagus lah. Saya pun tak teringat pasal benda tu. Memang betul lah dia dulu. So, but sekarang status industri automotive industri automotive ni amat kucak kacil lah. So it's also a opportunity to revisit some form of cross country arrangements between neighboring countries. Kalau kita tak, and Indonesia dan Thailand, it's also beneficial for them to do the same. Because kita tengok status kat Thailand ni, industri dia kucak kacil dah. EV dia berkembang, tapi the job creation is not there. The investment coming in is not enough to fill the outflow, the job losses from the ICE industry that is going down. Jadi dia pun dah faham, they are starting to see already. Kalau aku terlampau ke arah EV ni, susah juga aku ni. Aku tak boleh buat sendiri. Benda ni dia tak boleh buat sendiri. So there is an opportunity for leaders of all these three countries to restart conversation. I agree. Dan juga kita kena ingat negara ASEAN ni sekarang ada tricky relationship dengan China. Terutamanya Filipina, Vietnam, Malaysia pun. Tapi Wisma Putra diam-diam lah. Mereka, they are not so vocal about it like Vietnam. You're talking about the South China Sea. South China Sea, the maritime borders and all that. Yeah. So, nothing related to automotive, but you need to put all these things in context. Betul lah. And with that new insight, kita rehat sebentar Ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama saya Tariq Azmi dan Hezri Samsuri di podcast Tekan Habis, dan juga tetamu kami minggu ini Cik Hans Cheong, dan kami tengah kusyuk bincang pasal belanjawan atau bajet 2025. And up to this point kita dah cover pasal BEV incentive, rationalization of RON 95 fuels. We have one more thing to tekan habis kan, bang? Turut disebut oleh Perdana Menteri kita ialah penyelenggaraan jalan diberi keutamaan bagi mengurangkan kes-kes kemalangan akibat keadaan jalan yang tidak selamat. So, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 2.8 bilion ringgit untuk menyelenggara jalan-jalan persekutuan. Dan juga dia akan meneruskan lagi beberapa projek lebuh raya. Lebuh raya macam daripada mana Banting, Wise punya kat Perak tu dia akan teruskan lah. So that is good. 2.8 bilion ringgit ni banyak. Tapi saya rasa kita bukan pakar dalam bab ni. Kita pakar komplain memang ya. Jalan buruk. I think saya rasa social media kereta ni memang tiap-tiap hari lah kita orang akan up pasal kes kemalangan dan jalan buruk. Sampaikan ada orang kata kita orang anti-government. Sebenarnya tidak. Kita cuma pemberita. So kita ceritakan apa yang berlaku. So Hans, 2.8 billion macam mana? 2.8 bilion tu banyak lah. My greater concern is macam Abang Lando cakap dalam episod 1 tu, bila PBT sudah turap jalan baik-baik, kontraktor buat trenching, letak kabel, how is that? I mean, kan, it's repeating all over again lah. Kita turap jalan baru, kontraktor korek lagi, letak pipe ke, letak kabel ke. So, yang itu sebenarnya kan, apa kata kalau kita tak payah cerita pasal tu, kita jemput Lando dalam episod terus.
Sebab Lando ramai betul yang suruh kita panggil balik Lando, sampai ada yang maki sebab cakap aku banyak sangat cakap. Okey lah, lain kali kita bagi Lando cakap lah. Okay, betul tu, saya setuju. Ini satu isu yang Lando lah pakar. Memang Lando lah. Lando pakar dia lah. Lando pakar. Saya dengar dia kena ban daripada satu WhatsApp group pro-government sebab podcast kita. Betul. Tak tahulah betul tak betul. Saya harap Hans tak kena ban dengan mana-mana WhatsApp group lepas ni. Aku tak dalam banyak WhatsApp group. Aku social media pun tak layan banyak. CCTV je. Ya, CCTV je. Sama lah. Actually, even though saya cari duit dengan social media, saya pun banyak CCTV je lah. Terlampau banyak benda negatif lah sebenarnya. Itulah. Ini balik kepada topik jalan raya ni. Kesimpulannya bagi saya, like sama macam penyasaran subsidi tu, it's a good start, but yang saya nak tahu ialah, have we solved the root causes of punca utama? Punca utama jalan raya kita buruk, tak selamat, bukan sebab kita tak ada duit menyelenggara. Cara penyelenggaraan dia yang salah. Ya, ada tu yang pemantauan tu yang salah. Lando sendiri cakap dalam episod tu, dia kata konsep kita dah terbalik. The root cause of it, macam the keyword root, root of penyelenggaraan jalan kita dah salah sebenarnya. Macam bos-bos Jepun dulu saya pernah ajar lah. Setiap masalah yang kita alami, you have to ask, sebelum you cari penyelesaian, you kena ask yourself why 5 times. Why? Tapi actually dalam episod dengan Lando tu, episod kedua kita, Lando dah cerita root cause dia. Jenis jalan itu sendiri pun salah. Jenis jalan. Macam mana the construction of the road itself dah memang salah. Jalan di kawasan yang banyak kenderaan berat, dia gunakan jalan yang kualiti dia sama dengan jalan-jalan lain. Sebenarnya tak boleh. So punca dia, itu antara punca kenapa jalan raya kita banyak rosak. But anyway, saya rasa kita kena simpan dulu isu tu. Untuk Abang Lando. Abang Lando kita tu. So kita biar Lando simpan buah-buah dia, nanti kita jemput dia. Yes, insyaAllah. Okay. So Tariq. Okay, so balik kepada overall budget. So nampaknya untuk industri kita kan Hans, talking point tak banyak, but kesimpulannya it's a right step forward. Yang tak banyak talking point pun in another way bagus jugalah. That means tak banyak benda yang kita, tak banyak peluang untuk kita complain jugalah. So basically RON 95, penyasaran subsidi RON 95 bagus. Insentif EV kita rasa dia orang tak akan teruskan. Kerajaan akan push untuk CKD project. Harap jangan last minute U-turn lah. Dan kemudian public transport bagus, a good start. Yes, a good start. Dan apa lagi pasal ni, apa tu nama tu, jalan raya ada peruntukan, also a good start. But then we'll go deeper dengan Lando nanti. Dan yang tadi awak cakap tadi apa, Proton tak disebut. Ada PMX sebut Proton. Kerajaan mengalu-alukan kerjasama Proton melalui Proton Advanced Automotive Technology Institute di Melaka. TVET. Tu TVET I'm not too sure lah. Dia anak angkat ILKA. So adalah juga disebut Proton. You kena ingat, Proton ni sebenarnya ialah anak emas Tone. Tone apa pun dia Proton. Dia dulu kita membesar Tone paling anti China lah. Tapi bila Proton kahwin dengan China, dia boleh accept juga. Sebab dia memang sangat sayang. Dia sayang lagi ke anak dia ni. Oh, dia sangat sayang. Tapi dan saya dengar dia kurang sihat kan. So kita doakan agar dia diberi kesihatan dan semoga sembuh. Whatever it is, Tone banyak membantu dan berkorban untuk negara kita lah. A lot of things was built and was from him lah, basically lah. Saya memang generasi X, memang saya anak didik dia lah. anak didik dia lah. Kita orang membesar sebab dia dah. Kita orang pro Jepun pun sebab dia lah. Semua tu lah. Look East. We still look East. Cuma sekarang daripada Jepun kita dah alih fokus ke China. Betul tak, Hans? Dan berbalik kepada topik tundu lagi, rakyat Malaysia kita ni perlu matang sikit lah. Kita selalu suka tengok, baca komen Facebook semua. Rakyat Malaysia ni dia amat cenderung kepada black and white saja. Simple sangat pemikirannya. Oh, orang ni baik, orang ni tak baik. Tapi mereka tak faham hidup ni is multifaceted. There is no there's a lot of grey areas. Bro, let me cut it short. That is politics. Politik tak boleh terima orang atas pagar macam kita. Okay. So with that, kita
akhiri dulu session kita kali ini dan terima kasih sangat-sangat pada Hans. Yes. His insight memang menarik. Saya rasa tak dapatlah informasi ini di tempat-tempat lain lah. Betul-betul. And Hans, dekat Wapka, Hans dah letakkan Hans punya insight pasal bajet, isu-isu yang lain? Tak ada lah. Belum lagi? Saya masa saya commentary Hans talk, saya bab lain lah. Sebab nothing much to add on lah, honestly. Yeah, like I put here. Okay. Other than it's a good start. Okay. But if you do put something up, bagi tahu kita, kita akan tekan habis for you. Okay, so if you enjoyed this episode, jika anda banyak dapat ilmu, dapat banyak pengetahuan baru daripada episod ni, berilah komen anda di ruang komen, bagi tahu apa lagi yang kita boleh tekankan dalam episod-episod akan datang, seperti macam isu jalan raya ni, pasti kita akan undangkan balik Abang Lando. Tu pasti. Dan jangan lupa promotekan jugalah tekan habis ni, sebab pada pendapat saya kita ni unik lah. Kita ni unik. Wigo, kita betul-betul mendalam dalam dunia otomotif. Dia bukan setakat kereta baru saja kita cerita. Kita cerita pasal industri dan masa depan, bukan setakat negara, anak-anak kita. Siapa yang berminat untuk bekerja di dalam industri otomotif apa semua tu, they should listen to us. Yes. So macam biasa, like, share dan subscribe. Berilah feedback kat komen. Dan untuk lebih info lanjut, jangan lupa layari caricast.com/news, kareta.my dan juga wapka.my. Dan producer kita tak ada hari ni sebenarnya. Ya. Irzal tak ada hari ni, sebab tu dia diam. Abang Irzal ada projek lain, tapi tak apa. Tapi kita ada Aiman dengan Din ni. Aiman dengan Din ada, jangan risau. All good. Studio looks fantastic. So, apa nama studio ni? Digital Impressions? Yes. So, untuk lebih info lanjut, Google lah. Okay, sebanyak itulah saya, Hazri dan Hans boleh berbincang untuk episod ni. Nantikanlah episod seterusnya. Until then, pandu cermat, pandu selamat dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat kena sebut pandu laju ni.